بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab 21, bab ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah nabda ala barakatillah. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Insyaallah kita hari ini kita tengok orang yang baru insyaallah baca, kita dengar orang yang lain insyaallah. Sama-sama kita baca terjemahan biiznillah ya. Barakallahu fikum. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bisanad al-muttasil ila al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala qala bab ma jaa fi jalsati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bihi ilayhi haddathana Abd ibn Humayd وبه إليه حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قبلة بنت محرم وأولى بالخاء مخرمة نعم بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء فقالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متخشع في الجلسة أرعدت من الفراق. Kalau tidak silap kita sudah baca hadis ini. Hadis 173 kan? Hadis ke 173 Ustaz. 173 Ustaz. نعم بعد نمبر حديث نعم هذا حديث sudah baca 100 bukan 136. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, hari ini kita ulang pada hadis 173. Naam, sahih. Maaf hari itu kelas kita yang last tu subhanallah lepas tu terus keluar ada khata' minni. Jadi kita tak letak tanda badannya. Tak tukar tanda. نعم بسم الله وبه إليه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي نعم الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أفقر بيت من أدم فيه خل صلى الله عليه وسلم. نعم. Okey, kita dengar Ustazah Hanisha boleh? Hanisha Huda, Hanisha Huda. Boleh ke? InsyaAllah. Okey, saya cuba. InsyaAllah. Ya Allah, bismillah. Okey. Ummu Hani radhiyallahu anha menyatakan, satu hari Rasulullah datang kepadaku dan bertanya, adakah engkau ada sesuatu untuk dimakan? Maka aku berkata, tidak, kecuali roti kering dan cuka. Maka baginda berkata, berikan kepada aku. Tidak dikatakan rumah itu fakir, tidak ada kuah. Makanan fakir adalah makanan yang tidak berkuah, rumah yang ada cuka di dalamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan diri saya dan semua jangan lupa salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi hadatsana Muhammad ibn al-Musanna hadatsana Muhammad ibn Ja'far hadatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamadani an Abi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام صلى الله عليه وسلم. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anh menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Aisyah ke atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan bubur sarid, bubur yang dibuat dari roti yang dicampur daging dan berkuah, dibandingkan dengan makanan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Faedah maksud ingatan pada semua pada tertib pada perempuan-perempuan faedah Sayyidah Maryam afdal nisa, afdal yang paling afdal adalah pada golongan perempuan adalah Sayyidah Maryam.
Kemudian Sayyidina Isa. Kemudian kemudian Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidah Khadijah, kemudian Sayyidah Aisyah. Ini pada tertibnya. Dan ahabbu zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam isterinya yang sayang, yang paling sayang padanya adalah man? Sayyidah Aisyah. وقال أيضا Sayyidah Khadijah أيضا. Naam. Sampai ada satu tahun apabila Sayyidah Khadijah meninggal, dipanggilkan pada itu, pada tahun itu, tahun kesedihan ataupun tahun yang sedih Nabi Muhammad SAW. Alaika ya Rasulullah. Naam. Ini Dr. Hisham kata Aisyah ahabbu zawjatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadijah. Maknanya kalau ikutkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang pada isterinya yang pertama itu adalah Sayyidah Khadijah. Itu isteri yang tersayang. Kemudian nombor 2 adalah Sayyidah Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Naam. وبه إليه حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Aisyah ke atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan bubur sarit dibandingkan dengan makanan yang lain. Dari hadis ini diambilkan juga faedah, boleh kita puji pada zaujah ataupun pada isteri kita depan orang, boleh, tidak salah, kira sesuatu itu tidak salah, tapi puji yang sesuatu yang ada, dan itu tidak kira di antara salah, khususnya depan keluarga perempuan itu. Jangan sebut sesuatu yang buruk-buruk. Ini pada kaum lelaki yang ada dengan kita, ingatkan, apabila pergi pada rumah mak mertua, janganlah sebut sesuatu yang buruk pada isteri. Sebut sesuatu, semua sebut yang benda yang baik-baik. Sesuatu yang tidak baik itu simpan. Itu settlekan dengan isteri. Jangan campurkan dengan keluarganya. Sebab zaujah dia tidak suka sesuatu itu keluar pada keluarganya. Dan di sama waktu keluarga dia tidak suka dengar sesuatu yang buruk tentang anaknya. Jadi sama-sama hal apabila sudah orang kahwin, ada suami isteri, dia jaga hal ini, settlekan, menjauhkan pada keluarga, jangan campurkan dengan keluarga. Jika ada masalah, settlekan, cuba settlekan sendiri. Apabila tak settle masalah itu, baru kita rujuk pada keluarga. Bukan setiap benda yang kecil, besar, semua kena sampai pada keluarga. Itu kira di antara kesalahan. Barakallah. Mungkin ada dua-dua, na'udzubillah, gaduh. Pergi dekat rumah keluarga, kena depan keluarga, seperti tidak ada masalah apa-apa. Jangan menunjukkan pada orang ada masalah. Itu pada adab muamalah dengan zaujah dan sebagainya. Dan apabila kita sebut sesuatu yang baik pada zaujah itu pun kataan-kataan kita mudah-mudahan jadi doa. Contoh, orang panggil pada zaujahnya contoh, zaujati as-salihah, isteriku yang salihah. Selalu sebut seperti itu. Mudah-mudahan benda ni jadi seperti doa, jadi isteri yang salihah. Macam contoh, kita orang Arab Syria, macam orang kata kita orang Arab Syria, macam orang kata apa, di antara golongan kaum Arab, dia kata orang Arab Syria ni kataan dia manis-manis. Dia tidak, sebab adat kita macam selalu apabila kita cakap, kita campurkan perkataan kita dengan perkataan yang baik. Contoh, Allah yarda alaik, buat sesuatu itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ridha atasmu, tolong buat sesuatu itu. Selalu sebut sesuatu dengan sesuatu yang baik dulu sebelum nak minta apa-apa, sebelum nak minta pada dia apa-apa. Contoh, Allah yarda alaiki, ambil makanan. Allah yarda alaiki, ambil air. Kita jadi macam doa untuk dia. Itu sesuatu yang baik. Jadi harap benda ni kita boleh guna juga. Afdal lebih baik pada sebutan
yang bukan-bukan ataupun sebutan yang bilik-bilik kadang-kadang seorang namanya mungkin tanpa nak bagi contoh sekarang, tapi namanya seperti itu dia bagi nama macam special untuk dia. Apa buat? Yani bukan sesuatu itu baik doa. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa hadha laysa aib. Kita sebut benda yang baik depan orang yang lain pada kita, itu bukan aib. Tidak ada masalah pada bab ini. Wa dalil ala dhalik, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sebut pada tentang Sayyidah Aisyah depan seluruh sahabat yang lain. نعم. وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة نعم أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Ini 175. نعم 175. Ulang bacaan terjemahan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Aisyah ke atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan bubur sarid dibandingkan dengan makanan yang lain. وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من ثور أقط. نعم. ثم رآه أكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk setelah makan susu beku, dibekukan secara dimasak keju, dan beliau melihat baginda makan bahu kambing, kemudian baginda menunaikan salat tanpa berwuduk. وبه إليه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية بتمر وسويق. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwalimah sewaktu perkahwinan baginda dengan Sofiah dengan menghidangkan kurma dan sawik, sejenis bubur yang dibuat daripada gandum. Wasawiq. Afwan. Okey, teruskan. Dan sawik, sejenis bubur yang dibuat daripada gandum. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبه إليه حدثنا الحسين بن محمد البصري حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، قال بلى اصنعيه لنا، قال فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنت ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله ويحسن أكله. نعم صلى الله عليه وسلم رسول الله. Salma radhiyallahu anha menyatakan bahawa Al-Hasan bin Ali Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far telah datang dan berkata kepadanya, buatlah kepada kami masakan yang disukai oleh Rasulullah dan baik untuk dimakan. Maka Salma berkata, wahai anakku, kamu tidak akan menyukainya. Mereka menjawab, buatkan saja. Maka Salma bangun dan mengambil gandum lalu menumbuknya. Kemudian gandum itu diletakkan ke dalam periuk dan dituang ke atasnya sedikit minyak dan dicampur cabai dan rempah. Lalu dihidangkan kepada mereka sambil berkata, inilah di antara makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dan baik untuk dimakan. Sallallahu alaihi wasallam. Wabilai, yani hadis ini mengatakan makanan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan itu, yani kamu tak akan boleh makan. Sebab apa? Sebab makanan itu makanan yani
tidak seperti makanan yang kamu biasa makan, seperti untuk orang-orang yang tanya pada itu. Jadi tidak seperti makanan itu macam ada daging dan sebagainya. Hanya makanan pada sesuatu yang biasa-biasa. Wahada yadul, dan benda ini apa? Dia kata kamu tak boleh sebab apa? Sebab dia kasihanlah untuk orang itu. Tapi ini menunjukkan pada kita apa? Baginda Nabi Muhammad SAW, kebanyakan pada makanannya seperti mana yang lalu dengan kita, bukanlah makanan-makanan yang ada daging, yang ada macam-macam lemak dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Fama haluna al-yawm, bagaimana hal kita ini semua sekarang di masa ini? Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم صلى الله عليه وسلم. Nah, teruskan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah datang ke rumah kami. Maka kami menyembelih baginya seekor kambing. Maka baginda berkata, seolah-olah mereka mengetahui bahawa kami suka makan daging. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Okey, kita bagi orang yang lain bahasa terjemahan juga. Terima kasih Ustazah, jazakumullah khairan. Kita bagi Haja Nurlaili. Hadis 180. وبه إليه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من عدالة الشاه. نعم عندك. أوكي نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. نعم. Silakan Ustazah, boleh? Ustazah Nurlaini. Okey, kita bagi Ustazah Auni. Silakan. Tidak, Ustazah Herlina. Hadis yang ke-180. Naam. InsyaAllah. Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah SAW telah keluar dan aku bersama-samanya lalu baginda mengunjungi rumah seorang wanita Ansar. Lalu beliau, wanita Ansar, menyembelih seekor kambing dan kami pun memakannya. Kemudian beliau membawakan sepinggan rutop kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW pun memakannya. Setelah itu Rasulullah SAW berwuduk lalu menunaikan solat zuhur. Kemudian Rasulullah SAW pun beredar. Wanita tadi lalu datang kepada Rasulullah SAW dan membawa sisa lebihan daging kambing dan baginda pun memakannya. Setelah itu baginda menunaikan solat asar tanpa terlebih dahulu mengambil wuduk. Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا العباس بن محمد الدوري. نعم الدوري. حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل وعلي معه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي من هذا؟ من هذا
من هذا فأصب. نعم عفوا، من وليس من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. Nah. Munzir radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali radhiyallahu anhu telah mengunjungiku. Pada ketika itu kami memiliki beberapa tandan kurma mentah yang kami gantung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali memakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Cukuplah wahai Ali, kerana engkau baru sembuh dari sakit." Lalu Ali pun duduk sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus makan. Berkata Ummu Munzir, "Kemudian aku menghidangkan silk, sejenis tumbuhan dan gandum kepada mereka berdua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Makan yang ini kerana ia lebih sesuai bagi kamu." Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبه إليه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. صلى الله عليه وسلم رسول الله. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku lalu berkata, "Adakah ada apa-apa yang boleh dimakan tengah hari ini?" Lalu aku berkata, "Tiada." Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau begitu aku berpuasa." Pada hari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku lalu aku berkata kepada baginda, "Wahai Rasulullah, ada seseorang telah memberikan hadiah kepada kita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah hadiah itu?" Aku menjawab, "Hais, makanan yang dibuat dari campuran kurma, mentega dan tepung." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku sebenarnya berniat untuk berpuasa pada hari ini." Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Wahada dalil, dan ini dalil bagi siapa yang dia siyam tatawwu', siyam nafilah, seperti dia orang puasa hari Isnin, hari Khamis. Contoh, tiba-tiba ada orang jemput kita untuk makan di rumah dia. Dan orang itu kita sayang badannya. Dan saya biasalah puasa setiap hari Isnin dan Khamis. Tapi orang itu puasa sunat maknanya. Orang itu ajak kita makan di rumahnya. Jaiz, harus, tidak masalah. Bukan harus, jaiz maknanya boleh. Boleh untuk apa? Boleh untuk buka puasa dan makan. Dan tidak ada qada. Tidak perlu qada. Sebab apa? Sebab siyam itu adalah sunat, siyam nafilah. Bukan siyam wajib seperti siyam Ramadan. Ramadan la yajuz. Orang puasa Ramadan, orang jemput makan tengah hari, jom makan, teman saya makan, mana boleh. Puasa. Tetapi kalau siyam nafilah, siyam sunat, boleh, tidak ada masalah pada bab ini. Barakallahu fikum. Wa aidan, kemungkinan orang itu akan dapat pahala juga pada bab ini lebih juga. Sebab apa? Sebab dia jaga hati orang itu. Jaga hati orang itu untuk apa? Untuk orang tu, contoh orang dah buat makanan macam-macam. Contoh orang jemput kita pergi rumah dia. Kebetulan hari itu adalah hari Khamis ataupun hari Isnin. Dan orang itu dah buat makanan macam-macam buat untuk kita makanan. Puasa. Saya puasa contoh. Pergi ke sana, orang tu tengok, Masya Allah, makanan malazza wa tab. Banyak, macam-macam jenis makanan. Kemudian kalau saya cakap dengan dia, maaf saya puasa, saya tak boleh makan, minta maaf saya puasa. Macam mana hati orang itu? Sedih lah, saya dah buat makanan macam-macam untuk tuan. Saya nak raikan tuan, tapi dan dia tak akan cakap apa-apa dengan kita. Dia akan malu, diam je, tak cakap apa-apa. Mungkin kalau dia faqih, dia akan cakap pada hukum. Tapi kalau dia tak faqih, mungkin dia akan senyap je, tak nak cakap apa dah. Kata puasa dah, puasa.
Tetapi apabila kita kita raikan dia, kita makan juga dengannya, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menangkatkan derajat kita dan juga bagi pahala pada kita disebabkan apa kita nak jaga hati-hatinya. Nah, wahada jaiz, yani ma fi iskal, tidak masalah, insya-Allah puasa hari lain boleh puasa hari lain biiznillah Subhanahu Wa Taala. Illa idza kan khusus, kecuali kalau hari itu yani khusus siyam sunnah Arafah, hari Arafah sunnah. Orang jumpa kita makan, yani ini hari tak boleh lepas. Kalau kita lepaskan hari ini, tak tahu adakah kita akan datang pada hari yang sama ataupun tidak. Allahu a'lam. Jadi kalau seperti hari Arafah, Allah SWT akan ampunkan untuk dosa kita kan, yang tahun lalu tak akan nak tinggalkan. Itu fadilatnya besar. Jadi kita cakap minta maaf, tak apalah, bungkus. Kita bawa ke rumah. Tidak ada masalah. Yani wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Hadis 183. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليه تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل صلى الله عليه وسلم رسول الله. Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong roti gandum lalu meletakkan kurma di atas roti itu lalu berkata, ini cicahannya yang ini, lalu baginda memakannya. Inilah kaum lelaki masuk rumah tengok isteri belum masak, janganlah marah-marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang makan kurma dengan roti saja. Itu makanan dia. Hadhihi idamu hadha. Seperti ini kuah dan ini roti lah. Sudah dengan kurma makan saja. Kurma dengan roti saja makan. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dan kadang-kadang masuk tanya pada Sayyidah Aisyah seperti mana lalu dengan kita. Ada makanan? Jika Aisyah kata tidak ada, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata tak ada, dia kata inni shaim. Saya puasa. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Adakah kita di zaman ini amalkan seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW buat? Kadang-kadang na'udzubillah sekarang orang lambat makanan, kadang-kadang marah pun, sampai marah naik aning ke, macam Melayu kata naik aning kan. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Jadi walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita cubalah ada uswah, kita ikut pada syarah Nabi SAW pada hidupannya, makanannya dan sebagainya. وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه الثفل الثفل بالثاء. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام صلى الله عليه وسلم رسول الله. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai sufl, makanan yang dibuat dari tepung dan kurma. Berkata Abdullah, salah seorang periwayat hadis ini, yang dimaksudkan dengan sufl adalah apa yang tersisa dari makanan. Yani as-sufl seperti terjemahan ini macam ada ulang terjemahannya lagi sekali, minta maaf. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai sufl, makanan yang dibuat daripada tepung dan kurma. Berkata, ini bukan tepung dan kurma itu, wallahu alam, tak tahu. Ini pada terangkan yang terangkan hadis ini pada terjemahan wallahu alam. Sebab dalam terangkan hadis dalam kitab saya tidak terangkan seperti itu. As-suful ada maksudnya dalam bahasa Melayu yang baki pada makanan. Yang ada contoh beriuk nasi, ada baki nasi itu. Yang nasi yang ada dekat bawah sekali itu adalah suful, yang habisan. Kemudian di hujung terjemahan ini ada terangkan. Betul? Cuba sambungkan terjemahan. Berkata Abdullah, salah seorang periwayat hadis ini, yang dimaksudkan dengan suful adalah apa yang tersisa dari makanan.
Seperti badan nasi itu, kerak nasi itu yang hujung tadi itu, itulah sufl, al-sufl itu. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Hal kita sekarang di zaman ini apa yang kita buat? Nauzubillah, banyak orang tak makan, buang pun dalam sampah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Bab yang 27. Ya Rabb, kita dah lalu dengan kita banyak pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makanan ya, tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. Cuba kita amalkan, ridahkan dengan apa yang kita ada. Ridah dengan apa yang ada pada makanan. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam. Al-mar'a salihah, isteri yang salihah, dia akan buat makanan pada apa yang dia ada. Jangan jawab tak ada makanan apa-apa dekat rumah. Apa yang ada telur dengan minyak, goreng telur. Ada gentang, tak tahulah, kalau saya rasa wallahu alam, yang saya tahu makanan Melayu masya-Allah. Banyak jenis, satu benda boleh buat banyak jenis. Kalau nasi goreng, nasi lemak, nasi macam-macam nak sebut pun tak habis-habis. Masya-Allah. Banyak jenis boleh buat. Macam-macam jenis. Kita pun orang Arab sama. Pada contoh gentang tu boleh goreng, boleh rebus, boleh macam-macam, boleh buat secara sup juga. Boleh macam-macam, ada cara untuk makanan. Jadi isteri yang salihah, yang salihah adalah dia akan apa? Dia akan pandai ijazkan di rumahnya apa yang dia ada, dia akan masak, bantukan suaminya. Kadang-kadang suami dalam keadaan susah ataupun duit kurang dan sebagainya. Jadi kita kena pandai-pandai macam mana kita nak uruskan sampai habis bulan ataupun sampai gaji dapat pada suami. Mudah-mudahan Allah SWT murahkan rezeki kita semua, insya-Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan disama-sama kita sabar. Apabila kita ada susah, kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tak ada makanan? Apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan? Sampai dia makan roti dengan kurma saja ya, tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. Sampai dia makan roti dengan cuka. Ni'mal idamul khal. Dia kata dalam makanan yang hebat, makanan bagus adalah khal, cuka. Makan roti dengan cuka. Sekarang di zaman ini ada orang nak makan seperti itu? Saya tahu tuan-tuan, barakallahu fikum, tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum. Kalau tidak ada orang dengar itu adalah makanan yang bagus untuk kesihatan, mungkin orang tak akan dekat pada syukur. Sekarang masya-Allah saya tengok ramai orang amalkan makan syukur. Banyak. Sebab apa? Sebab dia tahu ada manfaat dalam itu. Dah ada macam-macam doktor cakap benda ini baguslah untuk kesihatan. Ada had untuk ni, bukan maksud minum, tak, adalah syaratnya. Barakallahu fikum. Jadi biar kita ada baginda Nabi Muhammad SAW contoh untuk kita dalam hidupan kita. Kita susah ingat Nabi SAW, dulu lagi susah. Sahabat lagi susah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, macam mana hal kita ini? Kita duduk, yang orang yang masih lagi makan nasi lemak itu kira VIP lagi pada zaman dulu. Wa bi ilaihi babu ma jaa, bab 27, babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'inda at-ta'am. Wa bi ilaihi hadatsana Ahmad ibn Mani hadatsana Ismail ibn Ibrahim an Ayyub an ibn Abi Mulaikah عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم رسول الله. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari tandas lalu dibawakan kepada baginda makanan. Berkata para sahabat, "Adakah perlu kami mengambil air wuduk kepada engkau?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku hanya diperintahkan untuk berwuduk ketika aku hendak mendirikan solat." Sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث نعم صحيح الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط
فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ صلى الله عليه وسلم رسول الله. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari tandas lalu didatangkan kepadanya makanan. Lalu dikatakan kepada baginda, "Tidakkah engkau perlu berwuduk?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah aku hendak menunaikan solat maka aku perlu berwuduk?" صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوضوء بضم الضاد الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده صلى الله عليه وسلم رسول الله. Salman radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah membaca di dalam Taurat, keberkatan pada makanan itu diperolehi dengan berwuduk selepas makan. Lalu aku menyebutnya kepada Nabi SAW dan aku memberitahunya apa yang aku baca di dalam Taurat itu. Baginda bersabda, keberkatan makanan itu adalah dengan mengambil wuduk sebelum makan dan juga selepas makan. Okay. Ada perbezaan di antara wudu dengan wudu. Dekat hadis-hadis yang sebelum ni, maksudnya ambil air wudu untuk apa? Untuk solat. Maksud seperti untuk nak solat. Untuk dia makan sahabat tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak nak ambil wudu ke? Qal usalli. Dia kata adakah saya nak solat untuk saya nak ambil? Tidak, saya nak makan. Maksud tidak ada nak solat, jadi tidak perlu ambil wudu. Bukan makna, dan di hadis yang seterusnya Salman berkata dalam Taurat kata barakat di antara berkat untuk makanan apa? Ambil wuduk sebelumnya. Al-wudu ba'dahu. Ambil wuduk selepasnya. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bagi tahu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata tak disunatkan apa? Sebelum dan selepas. Maksudnya membasuhkan tangan sebelum makan dan selepas makan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi beruntunglah untuk orang yang buat amalan dia kata dengan niat apa? Dengan niat amalkan dengan sunnah Nabi SAW. Basuh tangan sebelum makan, itu sunnah Nabi SAW. Basuh tangan selepas makan, itu sunnah Nabi SAW. Nu'jar alaiha. Ini sebab kita dalam hidupan kita sebut walaupun sekali dalam hidupan kita, ya Allah, saya niat apa yang orang yang soleh niat dalam hidupannya. Yang baik untuk diriku. Yang baik untuk diriku. Mudah-mudahan niat kita masuk dalam dengan niat orang yang soleh dan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan pada kita semua. Sebab banyakkan amalan yang kita buat sebenarnya tapi kadang-kadang dia jalan seperti itu tidak ada manfaat untuk kita pada batin. Manfaat pada zahir ada. Seperti mana? Seperti contoh orang yang mandi ketika dalam keadaan panas, dia balik ke rumah panas, dia nak mandi, nak sujudkan badan. Dia mandikan dan dah sujud dah okey. Dia niat apa sahaja nak bagi sujud, nak rehat. Itu niat dia. Tapi bagaimana kalau kita niat kita nak mandi untuk apa? Nak bagi apa? Bagi badan sujud satu lagi apa? Nak untuk kuat untuk ibadah, untuk solat, untuk zikir dan sebagainya. Allah, dah lagi banyak pahalanya. Kadang-kadang amalan yang kecil boleh jadi amalan yang besar. Dengan apa? Dengan niat kita. Dengan niat. Tak baca ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan kita bergantung pada niat. Niat kita. Niat untuk apa? Kita baca hadis ini untuk apa? Kita buat amalan itu untuk apa? Kalau kita hanya baca untuk orang kata ini guru, ini adalah pelajar, itu akan dapat. Tapi kalau kita baca hadis baginda Nabi Muhammad SAW dengan niat,
kita nak dekat pada Nabi Muhammad SAW, kita nak memahami apa pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita nak faham dan amalkan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah SWT makbul pada kita dan bagi kita sesuatu itu juga. Barakallahu fikum. Jadi rugilah pada orang yang dia tak belajar ataupun tidak pandai untuk nak buat niat. Mungkin kalau sekurang-kurangnya, tuan-tuan puan-puan, barakallahu fikum, sekurang-kurangnya saya hadirkan pada majlis ilmu. Saya sebut, ya Allah, saya hadir pada majlis ilmu ini kerana saya tahu majlis ilmu ini adalah manfaat untuk diriku di dunia dan akhirat. Ya Allah, masukkan niat saya dalam niat orang yang saleh, makbulkan pada saya, ya Allah. Saya orang yang tak pandai nak niat apa dalam majlis-majlis. Ya Allah, bagi yang sesuatu yang baik untuk diriku. Sekurang-kurangnya seperti itu, tuan-tuan, barakallahu fikum. Jangan kita jalankan seperti itu hidupan kita. Satu hari akan datang, insya-Allah akan tengok banyak pahala. Dari mana datang pahala itu semua? Mungkin di antara sebabnya adalah apa? Sebab niat kita di dunia ini. Apabila kita di dunia ini banyak niat itu, ini. Macam-macam, Allah Subhanahu Wa Taala makbul pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbul pada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Teruskan. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Teruskan kita bagi pada Ustazah Nur Afida, boleh? Insya-Allah, ataupun Ustazah Nur Amani. Siapa nak baca terjemahan? Kita sudah sampai 188. Kalau boleh kita join semua sekali, insya-Allah. Kalau tidak ada, Ustazah teruskan. Wa bi ilaihi, na'am, babu ma jaa fi. Saya baca. Insya-Allah, ahlan wa sahlan. Babu ma jaa fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu. Hadis 88. وبه إليه حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقرب طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه كان أعظم بركة منه أول ما أكلناه ولا أقل بركة في آخره فقلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu baginda dihidangkan suatu makanan kepada kami. Aku tidak pernah melihat makanan yang lebih besar barakahnya daripada makanan tersebut pada permulaan kami memakannya. Sebaliknya, aku tidak pernah melihat makanan yang paling kurang barakahnya daripada makanan tersebut pada akhir kami memakannya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa perkara ini boleh terjadi? Baginda menjawab, sesungguhnya kita menyebut nama Allah ketika kita mula hendak makan, namun di tengahnya ada orang yang baru duduk dan dia makan tanpa menyebut nama Allah. Maka turut makan bersamanya syaitan, menyebabnya makanan itu hilang barakahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nampak penting sangat zikrullah. Sebut bismillah apabila makan, baca doa. Ini adalah sesuatu yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan. Kalau tidak, barakat. Nauzubillah. Ya Rabb. Wa bi ilayhi haddatsana Yahya bin Musa, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hisham ad-Dastawai. Naam. Ad-Dastawai. Naam. An Budayl al-Uqayli, an Abdullah ibn Ubayd ibn Amr. Naam. لا عفوا عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره صلى الله عليه وسلم.
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang daripada kamu telah makan dan dia lupa menyebut nama Allah, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu dengan nama Allah untuk permulaan makan dan pengakhirannya. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini penting kita ajar pada anak kita dan kita sendiri amalkan juga. وبه حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده طعام فقال أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. Assalamualaikum warahmatullahi Rasulullah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa beliau Umar bin Abi Salamah telah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada makanan pada ketika itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemarilah wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makan terlebih dahulu makanan yang paling hampir denganmu." Sallallahu alaihi wasallam. Dr. Hisham kata dalam kitabnya, at-tasmiyah, maksud sebut nama Allah ketika nak makan, aqalluha bismillah. Yang paling kurang kita sebut bismillah. Wa akmaluha, dan paling sempurna adalah kita sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukmuha, dan hukumnya apa? Adalah sunnah Nabi, sunnah muakkadah pada Nabi Muhammad SAW. Naam. Dan makan dengan tangan kanan fiha al-barakah, adalah berkat. Wa tahqiq sunnah, dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رباح عن أبيه رباح عن أبيه رباح بن عبيد عن أبيه رباح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, baginda sentiasa mengucapkan Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala pujian milik Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami orang-orang Islam. Masya Allah. Barakallahu fiki. Kalau boleh kuatkan suara nanti insya-Allah. Ustazah Auni standby lepas ni. Wabi ilayhi bab yang selepasnya Ustazah Auni baca insya-Allah. Wabi ilayhi hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Yahya bin Sa'id, hadatsana Zawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. Abu Umamah radhiyallahu anhu menyatakan apabila hidangan telah diangkat dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai makan, baginda mengucapkan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik serta diberkati pujian yang tanpa henti yang amat kami harapkan kepadanya. Wahai Tuhan kami. Alhamdulillah. Naam. وبه حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو سمى لك فاكم. صلى الله عليه وسلم يا رسول الله.
Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan bersama 6 orang sahabatnya, tiba-tiba datang seorang Arabi pendalaman lalu ikut serta makan bersama dengan mereka sebanyak 2 suapan. Melihat hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ia sebut nama Allah, nescaya makanan ini cukup untuk kami sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Penting ni tasmiyah bismillah, itu adalah di antara penting, perkara yang penting juga dalam ketiga makan. Jadi ajar pada anak kita dari kecil, tidak masalah kalau kita panggil anak, okey ya Allah, jom kita doa sama-sama. Biasa baca ramai-ramai kan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Anak saya tuan-tuan puan-puan barakallahu fikum, Aisyah ni kadang-kadang kata, bapa tak baca doa ni. Sampai dia nak dengar, dia budak, kita ajar dia dari waktu kecil, dia macam kena baca doa terang-terang supaya dia biasa dengan sesuatu itu. Jadi kadang-kadang kita bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bismillahirrahmanirrahim, terus kita mula. Tak, dia nak dengar suara kuat-kuat. Kadang-kadang subhanallah, kenapa bapa tak baca doa? Yani sesuatu itu adalah bagus. Kita ajar pada anak. Apabila anak itu besar, baru kita terangkan untuknya macam adalah tidak wajib kena baca kuat-kuat. Tidak adalah wajib. Tapi bagus kalau kita buat sama-sama, itu adalah sesuatu yang baik. InsyaAllah SWT. Naam. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. وبه إليه حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بريدة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan reda kepada hambanya yang apabila dia makan atau minum, kemudian dia memuji dan bersyukur kepadanya atas makanan dan minuman itu. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nashkuruka ala kulli ni'matin an'amta biha alaina. Ya Allah, syukur padamu pada setiap nikmat yang beri pada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah SWT bagi kita adalah Islam. Kita jadi pada umat akhir zaman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini ada umat Nabi Muhammad SAW, umat yang paling baik yang pada manusia yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Naam, teruskan Ustaz Auni insyaAllah. Bab 29. Bab ma ja'a fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وبه حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي حدثنا عمرو بن محمد حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت رضي الله عنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدحا خشبا غليظا، نعم خشب وليس خشبا، قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أستاذة. أوكي. Aku nak tahu Ustaz, maaf. Hadis 190. Okey, baik. Teruskan Ustazah Hanan Salihah. Ustazah Nur Amani, Masya Allah. Ya Ustaz, hadis yang keberapa ya Ustaz? Maaf saya 195. Siapa yang sudah standby boleh terus baca insyaAllah. Maaf saya panggil hari ini, saya niat wallah nak bagi antum semua join dalam benda ni. Itu niat saya. Tapi insyaAllah esok kita bagi senarai nama. Nah, teruskan Ustazah, silakan. Sabit radhiyallahu anhu menyatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengeluarkan kepada kami sebiji mangkuk yang diperbuat daripada kayu keras dan dilapisi dengan besi, sambil berkata, ini adalah mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah.
وبه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عمرو بن عاصم أنبأنا حماد بن سلمة أنبأنا حميد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن صلى الله عليه وسلم. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dengan mangkuk ini aku telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala jenis minuman, air, anggur, madu dan susu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bab yang 30 insyaallah. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه إليه حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا إبراهيم بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب صلى الله عليه وسلم. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan timun dan rutab. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan buah tembikai dengan rutab, iaitu kurma masak. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا وهب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الخريز والرطب صلى الله عليه وسلم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan khirbis, iaitu buah rock melon, dan rutab, kurma masak bersama-sama. وبه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل البطيخ بالرطب صلى الله عليه وسلم. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan buah tembikai dan rutab, kurma masak. صلى الله عليه وسلم. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وحدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معا حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيطعمه ذلك الثمر صلى الله عليه وسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, ketika penduduk Madinah melihat buah dari pohon yang mereka tanam mulai masak, mereka akan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda mengambil buah itu, baginda akan berdoa, Ya Allah, kurniakan kepada kami keberkatan pada buah-buahan kami.
Kurniakanlah keberkatan kepada kami pada Madinah kami. Kurniakanlah keberkatan kepada kami pada gantang dan cupak kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan utusan-Mu. Dan sesungguhnya aku ini adalah hamba dan utusan-Mu. Ibrahim alaihissalam telah berdoa kepadamu untuk kota Mekah dan aku berdoa kepadamu untuk kota Madinah dengan doa yang sama seperti doa Ibrahim untuk kota Mekah. Bahkan 2 kali ganda dari itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil kanak-kanak yang paling kecil yang baginda lihat dan memberikan buah itu kepadanya. Ini maknanya berkat dekat Madinah 2 kali ganda pada dekat Makkah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dekat di Madinah dan lebih pada seperti mana Nabiullah Ibrahim doa untuk Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Lebih pada itu untuk Madinah. Subhanallah. Jadi berkat dekat Madinah. Ini sebab kita nampak banyakkan pada orang apabila pergi pada haji dan umrah, dia nak ambil buah-buah dari sana juga, nak ambil barang-barang makanan dari sana. Dikata ni berkat Madinah. Dia sebut apa berkat Madinah. Banyak orang kadang-kadang tak faham kenapa sebut berkat Madinah. Sebenarnya barang itu, mungkin makanan itu datang apple ke tala ataupun benda makanan apa-apa buah-buah itu datang pada negeri situ, negeri sini, bukan pada Madinah, bukan tanaman Madinah. Tapi orang tu kata apa nak ambil berkat pada Madinah. Hadza jaiz, ini berkat pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dekat sesuatu itu, dekat tempat itu. Jadi jaiz, tidak ada masalah pada bab ini. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa bi ilayhi haddatsana Muhammad ibn Humaid ar-Razi anba'ana Ibrahim ibn al-Mukhtar عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني صلى الله عليه وسلم. Rubai' binti Muawidh bin Afra radhiyallahu anha menyatakan, Muaz bin Afra telah mengutusku untuk memberikan sebekas rutab, kurma masak dan timun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gemar kepada timun. Ketika aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda baru sahaja memperolehi perhiasan dari Bahrain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhkan tangan baginda dengan perhiasan itu dan memberikannya kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana hal baginda Nabi Muhammad SAW. Orang bawa hadiah untuknya rutab, kurma. Bawanya hadiah kurma. Kemudian Nabi SAW balas apa? Kebetulan ada orang hantar apa? Sesuatu macam hiasan lah pada emas dan sebagainya. Nabi SAW ambil pada sesuatu itu dengan tangannya dan bagi padanya. Subhanallah. Wa hadha yadul yani ala karam Nabi, dan ini dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang karim wa laysa bakhil. Adalah hasya an yakuna kadzalik. Ialah orang yang karim. Apa yang dia dapat masya-Allah bagi pada sahabat, bagi pada ahli keluarganya. Dan ini menajarkan pada kita aidan juga kita najud bil mawjud. Macam orang Arab kata apa? Jud bil mawjud. Bagi apa yang ada. Jangan susah-susah. Nabi SAW nampak ada sesuatu yang hiasan dan ada depannya, terus bagi pada orang itu. Yani maknanya kalau orang contoh bagi kita hadiah, kita balas hadiahnya dengan apa yang kita ada. Apa yang kita ada kita balaskan. Tidak syarat mesti hadiah kita lagi mahal pada hadiahnya. Tak, saja. Jika ada, alhamdulillah. Jika tidak ada, apa yang ada bagi. Jangan
Jangan fikir banyak pada bab ini. Sekarang maaf ya tuan-tuan, puan-puan, barakallahu fikum, di masa ini, zaman ini dah jadi orang bagi hadiah contoh harganya 1,000. Orang nak balas kena 2,000 ke 3,000. La, laisa hadha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan hadiah itu bukan pada nilainya sebenarnya, bukan pada berapa harganya, pada ingatan kita pada orang itu. Itu yang penting sebenarnya. Bukan pada sesuatu itu besar ke kecil. Bagaimana orang yang dia jauh pada keluarganya, ataupun dia ada satu kawan yang dia jauh padanya, dia mungkin dekat negeri lain ataupun tempat lain, dia ingat kawan itu. Kemudian dia beli sesuatu walaupun sesuatu yang kecil dan dia hantar pada orang itu. Orang itu mungkin dia tengok sesuatu itu, dia sayang sangat dan suka sangat. Kenapa? Sebab dia tahu kawan dia itu ingatkan dia lagi. Jadi bukan syarat itu hadiah kita mesti hadiah yang besar. Bukan syarat hadiah kita mesti hadiah yang besar. Tetapi yang penting lagi adalah kita masih lagi ingat orang itu. Seperti mana Sayyidina Muaz ingatkan hantar siapa? Afra. Naam, Ar-Rabi' bin Muawiz bin Afra. Naam. Dia hantar Ar-Rabi' itu hantar apa? Hantarnya untuk hantar pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qissa. Dia hantar padanya wa alaihi na'am biqina'in min ritab, dengan kurma, hantarnya dengan kurma, hantar padanya kurma saja hantar, tapi Nabi SAW balas dengan sesuatu yang dia ada lagi bagus. Dan ini mengajarkan pada kita juga bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW usaha untuk apa? Untuk hantar dan bagi hadiah pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan menunjukkan pada kita baginda Nabi Muhammad SAW orang yang karim, yang beri apa yang dia ada. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Naam. وبه إليه حدثنا علي بن حجر أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع عن الربيع بنت معوذ قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر ذوب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا صلى الله عليه وسلم. Rubai binti Muawidh bin Afra radhiyallahu anha menyatakan, aku telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebekas kurma masak dan mentimun kecil yang berbulu. Lalu baginda memberikan kepadaku segenggam perhiasan atau emas. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita sudah sampai hampir separuh, Masya Allah. Semoga Allah SWT mudahkan untuk kita sampai khatam insyaAllah kitab ini biiznillah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Mengingatkan diri saya dan semua yang hadir dengan kita, keluarga Bait Al-Furqan, untuk apa? Untuk kita membanyakkan salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW alaihi salatu wassalam. Dan esok insyaAllah, esok pagi asalnya kita ada kelas untuk tadabbur. Saya sudah maklumkan esok syuti, jadi insyaAllah kita kelas tadabbur kita tangguh pada yang akan datang biiznillah SWT. Dan insyaAllah kelas untuk bacaan Syama'il Muhammadiyah akan berurusan biiznillah esok. Harap insyaAllah kita semua hadir di awal waktu supaya kita guna masa insyaAllah kita dapat baca lebih banyak sikit insyaAllah. Barakallahu fikum. Dan saya harap pada pelajar yang ada, siapa yang minat nak baca, maklumkan saja.
Macam hari ini mohon maaf jika saya panggil kemudian ada orang mungkin tak ready untuk nak baca ataupun tak standby, tak buat siapan untuk nak baca. Mohon maaf ya, barakallahu fikum. Tapi hanya niat saya nak bagi semua join dalam benda ni. Semua macam masyarakat sama-sama kita buat amalan ini dan kerja ini, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua dan makbul pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ورحمنا ورحمك الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمتع لدين الاسلام لا محدنا الامتحان. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ورحمنا ورحمك الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم وارزقنا رؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعته واتباعه وفرج عن امته يا رب العالمين. ربنا يا ربنا يا ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الله 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 ما شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. آمين. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. آمين آمين. أهلا وسهلا sama-sama. Assalamualaikum. Kuliah dah habis, kelas dah habis. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan.